Tapi sebagai peringatan, isu tadi itu sebenarnya kita tersasar daripada tajuk akhir kita. Kita membicarakan mengenai sidang pleno resolusi untuk disampaikan di dalam tajuk halal kemelut berterusan. Bagaimana persediaan halal membantu ekonomi Islam. Makna ruang lingkup kita dalam soal persediaan halal. Yang lain tu, ya soal polis, Kementerian Kesihatan, perbankan tadi tu telah pun dirangkumkan secara dasar, tetapi detail outnya kita ada, tetapi dalam tidak sesuai untuk kita bincangkan sini detail out dia. Ya? Jadi saya harap siapa nak tanya, nak sampai idea, ruang lingkup kita berkisar mengenai kemelut halal membantu ekonomi Islam. Silakan. Baru-baru ni saya pergi ke Bukit Tinggi dan pergerakan halal ni lah. Okey, jadi kebanyakan restoran di situ adalah tidak terdapat sertifikat halal di Bukit Tinggi. Dan tahulah Bukit Tinggi tu kan jauh daripada kawasan nak makan. Jadi memang lapar lah sebab nak makan kawasan halal. Tapi bagi mereka yang main telan je lah kot rasanya, tak tahulah. Tapi kira penekanan saya situ lah sebab kira kawasan pelancongan. Dan kita sebagai negara Malaysia, Indonesia kita negara Islam, tapi kawasan pelancongan tak ada makanan untuk orang Islam. Jadi satu benda yang tak baik lah. Penekanan. Dan juga kalau mungkin di tempat-tempat lain, kalau ada mungkin dapat ditegaskan lah untuk perkara ni, isu persediaan halal di kawasan pemakanan. Okey, terima kasih. Okay. Mereka memohon persediaan halal disebabkan atas faktor komersial atau keuntungan. Tetapi adalah menjadi tanggungjawab kita selaku pengguna untuk mendesak ke arah itu. Sebab itu diperingatkan salah seorang aktivis kita dalam ahli panel kita, mana-mana pergi, kalau pergi tempat tu ada segi halal lah, tak ada kami tak mau makan. Kita kena mainkan strategi macam kata Turki kata mengenai Ajinomoto kan, walaupun segi halal tapi kita tak mau guna. Sebab itu kita tekankan dalam salah satu daripada panelis kita tadi bercakap mengenai soal halal. Kita minta supaya student-student kalau pergi makan di mana tempat, beli mi, tanya dia, mi dia pada mana sumber dia, tempat mana, tapi nak kaya ada segi halal ni. Contoh gitu. Kita menekan, kita berstrategi dalam soal ini. Dalam perkara ini, kalau kita nak pergi ke tempat-tempat berkenaan, katakan sebab dia ada ejen pelancongan dan sebagainya bawah, ada restoran persediaan halal di sana. Kalau perkara ini kita berlanjutan daripada masa ke semasa berterusan tanpa never giving up, kan akhirnya mereka akan minta segi halal. Tetapi disebabkan kita tidak punya rasa tanggungjawab untuk memastikan kita pergi tempat premis yang halal, kita tak ada nak tanya untuk ambil tahu, mereka bertindak pun tak kisah sebab tidak menjejaskan perniagaan mereka. Itu saja. Memang benar, saya rasa sebuah pengguna ni sepatutnya kalau boleh kita cek sampai ke akaun umbi dia punya apa. Sebab saya dapat tahu daripada tahun dah 30-40 tahun sudah, asalnya dia ada campuran tulang. Jadi yang ini sekarang saya tak tahu, tetapi apa yang kami fahamkan dulu, benda ni benar-benar berlaku. Kami pergi kepada satu, masa tu kilang maju kayu. Jadi ini terlibat dengan masa tu arwah suami saya, dia pergi melawat tempat kilang maju kayu tu, yang nak dibenarkan maju kayu. Jadi masa tu ada industri haram, dia orang jemur tulang. Selagi ada tulang daripada market ke daripada mana tak kira, dia jemur di situ, dia buat macam tempat padang penjemuran. Jadi kebetulan arwah tanya, dia kata ini apa bikin? Tulang ini apa bikin? Tanya Cina tu. Dia kata ini Ajinomoto bikin lah, dia kata. Lepas tu kata dia arwah, macam mana bikin ni tulang? Tak ada, kita sudah tinggal sini, tulang tu dia biarkan dijemur daripada awal, daripada tulang-tulang tu daripada ialah baru lah, sampai dah bulat, sampai macam-macam lah, ada peringkat-peringkat, sampai benda tu dah jadi putih, tulang tu dah bersih, dah hujan panas dah jadi bersih, jadi putih. Jadi dia orang ni akan grind, akan mesinkan tulang tu jadi hancur. Daripada selepas hancur tulang, yang benda ni akan diberi kepada Ajinomoto punya kilang. Dia kata begitu. Jadi kami ada masa dulu ada arwah tu minta maaf ya, habis sikit. Arwah tu adalah komplain lah masa tahun 30-40-an dulu. Tapi Jakim
mengatakan dia orang nak cek semua tak ada. Tetapi kami minta, sebab dia kan memanglah tak ada tulang babi ke apa, sebab benda tu dah jadi hancur, dah jadi serbuk. Jadi dia boleh bubuh apa-apa bubuh situ. Jadi kami minta kalau boleh diperiksa betul-betul. Mengenai dengan sebut perasa, bukan sebut pengguna sebut perasa tu. Jadi beberapa jenama yang ada di dalam pasaran, yang ada separuh tu yang telah pun mendapat persetujuan halal dari pihak JAKIM. Dan pihak JAKIM untuk mengeluarkan persetujuan halal bukan senang sebenarnya. Mereka mempunyai dia punya cara mengaudit sendiri daripada bahan mentah sampailah ke packaging, sampailah kepada pihak pengguna. Dan di mana yang telah disijilkan halal oleh JAKIM itu, saya rasa kita tidak perlu was-was dari segi itu. Pasal apa? Mengikut apa yang kita diberitahu untuk membuat sebuah perasa ni, bukan sahaja menggunakan tulang, tetapi dia pun boleh menggunakan bahan-bahan vegetable yang lain, macam separuh tu monosodium glutamate dan sebagainya, dia pakai ubi kayu sekarang ni, bukan ada lagi. Jadi saya rasa kalau kita mengambil risiko untuk membeli sebuah perasa yang tidak dihalal, tak ada persetujuan halal dari JAKIM, itu adalah risiko tanggungjawab kita sendiri. Kalau kita perlu menggunakannya, tapi eloklah tak guna sebenarnya sebut ni perasa ni, gunakan yang dah ada persetujuan halal oleh pihak JAKIM. Memang ada in the market today, ya. Saya ada dua perkara yang nak dicadangkan di sini mengenai dengan persetujuan halal Malaysia. Pertama, kita berada di dalam sebuah negara Islam, tetapi kita menghadapi masalah apabila kita nak mendapatkan makanan. Saya sangat bersetuju dengan apa yang telah dikemukakan salah seorang daripada ahli panel tadi, iaitu Datuk daripada Persatuan Pengguna Islam tadi, bahawa makanan yang dikeluarkan oleh atau disediakan oleh restoran atau hotel belum tentu halal. Tidak ada pengesahan, kecuali mereka ini telah mendapat pengesahan halal JAKIM. Jadi di mana kedudukan kita apabila kita nak mendapatkan makanan? Contohnya tadi apa yang disebut oleh ahli panel kita, jika sebuah restoran itu milik orang Islam sekalipun, tetapi bahan ramuannya dari mana diambil? Ya, tuan-tuan mungkin tak tahu, ayam yang dijual di pasar tu tidak ada pengesahan halal. Kita tak tahu dia halal atau tidak. Ayam yang ada halal ialah ada setiap ekor ayam yang telah diletakkan logo halal, yang dikeluarkan oleh pusat sembelihan yang telah disahkan oleh JAKIM sahaja. Jadi kita dapati restoran walaupun dimiliki oleh orang Islam, tetapi tukang masaknya mungkin orang luar, ya, kebanyakan orang luar, dan bahan ramuannya dibekal oleh bukan orang Islam, seperti mie kuning, seperti ayam dan lain-lain lagi. Jadi ini adalah menakutkan kita. Sekarang ini kalau mengikut statistik, pemohon CJ halal dalam negara kita berapa persen saja? Yang lain semua tak memohon CJ halal, kerana tidak ada kewajipan untuk memohon CJ halal. Jadi kita nak cadangkan di sini supaya semua pengeluar makanan ini wajib memohon pensijilan halal. Salah satu perkara yang menjadi kewajipan dalam SOP persetujuan halal sekarang, ya, adalah setiap mereka yang buat permohonan, mesti pengendali makanan mesti diwajibkan mengikuti satu kursus khas, iaitu pengendalian makanan yang dikendalikan oleh panel yang mendapat kelulusan daripada JAKIM. Satu. Kedua, setiap mereka yang menjadi penyelia pengendali makanan mestilah mempunyai record atau appointment card, itu typhoid injection. Yang tu di bawah Kementerian Kesihatan. Maksud saya tadi, kan, prosedur tadi itu, apa yang Tuan Haji sampaikan tadi, sekarang ini telah menjadi sebahagian daripada SOP yang diwajibkan dalam wajib untuk memuaskan. Ya, termasuk pengendali makanan. Seperti orang nak nikah, dia kena ikuti kursus nikah. Ya, ada CJ kursus baru dia boleh memohon untuk nikah. Ya, betul. Jadi, sebenarnya persetujuan halal yang telah dikeluarkan oleh JAKIM ini adalah satu proses yang bukan senang seperti yang kita fikirkan, yang kita jangkakan.
Pasal audit proses dilakukan oleh pihak JAKIM seperti mana kami difahamkan, bukan sahaja merangkumi dia punya what you call site inspection, site visit, tetapi merangkumi yang lain-lain lagi. Mereka perlu juga pergi kepada tempat pengeluaran yang raw material keluar luar negara, di luar negara lah dia pergi. Jadi panjang ceritanya sebenarnya, baru dah dikeluarkan satu-satu sikit halal. Ianya bukan satu proses yang senang, tetapi at the end of the day, seperti mana yang kita selalu tekankan di dalam persatuan, untuk menentukan halal atau haramnya pemakanan kita ini bukan tergantung pada apa yang terlihat daripada persijilan. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai seorang pengguna sendiri untuk menentukan what we consume is halal atau haram. Jadi terlalu banyak selalu kita menyalahkan pihak-pihak yang tertentu, mengatakan kalau belum tentu juga kadang-kadang tu kita masuk sebuah kedai seperti mana kita selalu tekankan, sebab kedai kadang-kadang tu dia tak ada sejian halal tetapi letakkan ayat Quran. Dia tahu Bismillahirrahmanirrahim, kadang belakang dia tahu Allah Muhammad. Belum tentu halal lagi. Jadi kalau kita lihat seperti itu, kita sebagai pengguna untuk perlu kita menentukan kedai atau ruang makan tersebut betul-betul halal, ada sijil halal. Jadi it all depends on us. Jadi dan tanggungjawab untuk menyampaikan maklumat tentang halal dan haramnya sesuatu makanan itu perlu terpulang pada kita untuk menyampaikan kepada anak-anak kita. Jadi kita kena didik anak-anak kita. There's so much that the government and other people can do, but more often than not terpulang pada kita juga untuk memantau apa yang kita makan. Terima kasih Yang Mulia Tengku Azrul, Tengku Abdul Razak selaku pengurusi Majlis Penasihat Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Apa yang tersirat di sebalik yang tersurat pada hari ini, kita tidak pernah di peringkat PPIM, kita tidak pernah menyalahkan mana-mana pihak, kita tidak pernah merasakan mereka lebih lemah, kita lebih kuat, mereka kuat, kita lemah, tidak. Tetapi apa yang kita cuba garapkan adalah saling bekerjasama, sentiasa berinteraksi di antara satu sama lain, supaya kuasa kita selaku pengguna kita martabatkan sebaik mungkin, hak dan maruah kita terjaga. Dalam perkara ini, apa yang kita ingin sampaikan, kongsi bersama, kita pegang satu pepatah, seperti pepatah kata Minangkabau, iaitu yang buta meniup tepung, yang capik tu menghalau ayam, yang pekak bisu membakar meriam, kan? Yang kudung tu menjaga pintu, sebagai itu. Makna di antara kita di dalam satu masyarakatnya, masing-masing kita ada peranan kita, masing-masing ada tujuan dan matlamat kehidupan kita. Begitu juga ahli politik dan sebagainya. Kalau kita memikul tanggungjawab ini dengan penuh amanah, apa yang diperintahkan melalui Quran, itu rasa tanggungjawab kita, insya-Allah dunia ini akan aman, kita akan jadi manusia ataupun insan yang lebih berwibawa, yang beretika, yang lebih dikenali Allah SWT, iaitu insan yang bertakwa. Akhir kata, sebelum kita tutup majlis kita pada hari ini, ada lagi